الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa sahaja yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Maka berjayalah mereka yang bertakwa kepada Allah serta carilah bekalan. Dan sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, pada masa kini kita hidup dengan dunia tanpa sempadan. Berbagai berita dan informasi dengan mudah kita dapat ketahui tanpa perlu bersusah payah bertanya. Cukup dengan seorang itu memiliki internet dan tahu mengakseskan segala maklumat. Tidak kira maklumat yang diterima itu benar maupun palsu. Dunia tanpa sempadan, langit yang terbuka luas, memberi banyak kelebihan kepada manusia. Kerja yang payah dapat diselesaikan dengan dengan mudah. Kerja yang payah untuk diselesaikan kerana jarak contohnya telah menjadi mudah kerana dapat berhubung melalui jaringan media sosial ini. Namun dalam keseranakan menggunakan kemudahan ini, seorang Muslim harus memiliki adab dan tanggungjawab supaya tidak terjatuh dalam fitnah dosa yang besar ini. Pada kali ini mimbar Jumaat ingin berkongsi adab dan etika yang harus dimiliki oleh masyarakat Muslim berhadapan dengan fitnah media sosial ini. Yang pertama, hendaklah berhati-hati dalam menerima berita dan menyelidiki terlebih dahulu kebenarannya sebelum disebar. Kerana bukan semua maklumat di media sosial benar dan tepat. Ada kalanya dia melibatkan cerita yang tidak ada asas semata-mata dan semata-mata ingin mengumpulkan jumlah peminat dan pembaca yang ramai. Berapa ramai orang yang terdakwa akibat perbuatan berkongsi berita yang tidak benar, hingga sampai kepada satu tahap mengaibkan pribadi seorang. Ianya sehingga menyebabkan seorang itu menjadi tertekan kerana berita fitnah yang dijajah oleh media. Kita tidak tahu dengan pasti siapakah yang membawa berita tersebut dan cerita tersebut. Kerana itu, sebelum menyebarkan suatu perkara, haruslah menyelidiki kesahihannya
berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa satu berita, maka selidiklah berita tersebut, supaya tidak menimpakan satu kaum dengan perkara tidak diingini, dengan apa sebab kejahilan kamu mengenai dengan berita itu, sehingga kamu menjadi golongan yang menyesali apa yang telah kamu lakukan. Suratul Hujurat ayat yang ke-49. Maklumat yang tidak tepat tanpa pengesahan di media sosial boleh mendatangkan kesan yang negatif jika tidak dibendung, seperti mengaibkan individu atau pihak yang terlibat dalam maklumat fitnah yang tidak benar ini, memberi kesan yang buruk kepada individu dan menjatuhkan reputasi kepada yang terlibat. Dan fitnah yang disebarkan juga boleh menyebabkan masyarakat menjadi pincang tertipu dengan hal yang sebenar yang berlaku. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya menyebarkan suatu yang melibatkan maruah saudaranya, lebih-lebih lagi membentuk andaian dan fitnah semata-mata, jelas bertentangan dengan nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmatin yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya darah, harta dan maruah di antara kamu semua adalah haram, iaitu terpelihara, seperti terpeliharanya hari Arafah ini, di bulan Zulhijjah ini, dan di negeri Makkah ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan tidak ada di antara kita yang sanggup membiarkan aib diketahui orang. Begitulah kita kena menjaga aib orang lain. Bagaimana pula di tangan kita dalam media sosial, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, begitu pantas dikongsi berita ini tanpa diselidik dahulu kesahihannya. Agama Islam tidak mengajar penganutnya bebas bercakap, berkongsi apa sahaja tanpa adab. Kerana ini kita kena semak setiap berita yang kita hendak sebarkan. Yang kedua, amalkan sikap tidak menyebarkan apa sahaja maklumat yang tidak diketahui. Seorang Muslim hendaklah berhati-hati daripada menyebarkan benda yang dia tidak ketahui, dan hendaklah dia menjaga tingkah lakunya. Lisan dan tangannya mesti selamat daripada mengganggu orang lain, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang muslim adalah seorang muslim yang selamat daripada lidah dan tangannya, dan seorang muhajir adalah seorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Rawahul Bukhari. Apabila kita melayari media sosial, hendaklah kita hentikan berkongsi maklumat dan menularkan maklumat yang kita tidak tahu sama ada sahih ataupun tidak. Budaya suka menyebarkan tanpa memikir baik dan buruk diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis tadi, dan hendak diberhentikan serta-merta. Ianya bimbang kita termasuk dalam ancaman seperti mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a, yang bermaksud cukuplah seorang itu dianggap penipu dan berdusta apabila berkongsi semua yang dia dengar. Rawahu Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, hendaklah kita hentikan cemohan dan kata-kata kesat,
ketika mana menulis di media sosial menjadi lumrah. Apabila ada sahaja berita, isu yang masuk dalam akaun kita, Facebook kita, akaun media kita, maka berbagai reaksi yang muncul. Sebahagiannya terlalu beremosi hingga tanpa segan silu mencemuh, menyerang peribadi orang lain dengan cara yang tidak beradab. Sikap seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti ini adalah sikap mencaci maki sesiapa pun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi dalam suratul Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu puak daripada kaum lelaki mencemuh dan merendahkan lelaki yang lain. Mungkin kaum yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah perempuan merendah-rendahkan perempuan yang lain, kerana harus puak dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula kamu manggil di antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukan itu menjadi fasik. Maka amat buruk seruan nama fasik kepada seorang sesudah mereka beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya ini, dan mereka lah orang-orang yang zalim. Suratul Hujurat ayat yang ke-11. Terlalu banyak kelebihan menggunakan media sosial yang kita dapat pada hari ini. Manfaatkan untuk mengeratkan hubungan silaturahim serta mengakses berbagai ilmu dengan mudah. Semoga kita semua lebih berhati-hati dalam menggunakan dalam dunia langit yang terbuka luas ini, kerana kita mudah terjebak dalam budaya fitnah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita, bak kata patah Melayu, ibarat api dalam sekam, yang akhirnya boleh memadamkan semua amal yang kita buat dalam keadaan senyap. Kerana itu tangan-tangan kita hendaklah kita jaga daripada menyebarkan maklumat yang palsu yang kita tidak tahu sama ada sahih ataupun tidak. Kerana apa yang kita buat itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Apatah lagi perkara yang melibatkan aib manusia sendiri. Fitnah yang berlaku pada hari ini ibarat air yang turun daripada bukit lajunya, yang kadang-kadang kita tidak dapat mengawal, seterusnya menjadi termasuk dalam golongan yang menyebarkan fitnah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah,
Setiap orang beriman pasti akan memulakan setiap hari barunya dengan menunaikan solat subuh. Bahkan jika seorang lelaki digalakkan pula melaksanakan secara berjemaah di masjid. Namun di antara ciri orang munafik itu mengambil ringan solat mereka, juga merasa berat dan malas untuk mengerjakan solat, terutamanya solat isyak dan juga solat subuh. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sabda Nabi SAW, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma wala habwan. Sungguhnya salat yang paling berat ke atas orang-orang munafik adalah salat isyak dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui fadilat kelebihan kedua salat ini, nescaya mereka akan mendatangi walaupun dengan merangkak. Oleh kerana itu, salat isyak dan salat subuh merupakan salat yang berat, kerana pengaruh daya penarik untuk meninggalkannya cukup kuat. Waktu isyak sinonim dengan masa untuk rehat, manakala waktu subuh sinonim dengan masa nikmat untuk meneruskan tidur. Kerana inilah seorang Muslim sejati, lebih-lebih lagi ketua keluarga yang menjadi ayah, perlu memastikan anggota keluarganya tidak mengabaikan kedua salat ini. Dan semoga kita tergolong dalam golongan mereka yang mengambil berat berkenaan dengan salat subuh secara berjemaah di masjid ini. Di negeri Perlis ini, kita adakah kempen salat subuh berjemaah, supaya semua rakyat negeri Perlis ini menjadi rakyat yang hebat, yang boleh bangun pagi, yang boleh membuang segala ikatan syaitan dan iblis yang ada pada dirinya, untuk mengerjakan salat 2 rakaat secara berjemaah, yang hanya Allah Ta'ala pilih 2 rakaat sahaja sewaktu salat subuh, bukan 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat, subuh hanya 2 rakaat. Tetapi salat tersebut amat berat dilakukan. Oleh kerana kita kena buang satu nikmat yang paling kita minati, iaitu tidur. Sewaktu kita tidur dengan nyenyaknya, kita tidur dengan sedapnya, dengan kenikmatan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bangun. Maka pengorbanan perlu semasa kita bangun untuk kita melawan hawa nafsu ini. Lalu inilah mujahadah yang kita buat, sehingga solat subuh dianggap solat yang berat untuk dilakukan kecuali orang yang benar-benar mukmin kepada Allah Ta'ala. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat ini. Dan pada bulan ini Jumaat agak awal, 1:05 minit. Tapi apa yang menyedihkan kita, bila Jumaat awal, orang kita mari lewat sembahyang Jumaat. Itu jadi masalah besar. Kita dah tahu waktu solat dan ada dalam telefon masing-masing kalendar waktu solat 1:05 minit. Tapi kita datang juga lewat. Bagi kita, untuk solat semata-mata, khutbah tak payah dengar pun tidak apa. Orang kuliah dah tak mari dah, mengaji tafsir pun malah, mengaji fiqh pun malah, mari sembahyang Jumaat pun malah juga. Mari sembahyang saja khutbah pun tak mendengar.
Baik tak payah jadi orang lah, senang. Jadi benda lain. Jadi biawak pasir ke. Tak payah jadi orang. Apabila datangnya hari Jumaat ni, dah Zuhur kita tengok waktu awal, mari awal-awal. Tak rugilah kita mari awal ni. Tak rugi. Banyak benda kita dapat boleh. Boleh kita solat sunatnya, boleh kita baca Qurannya, boleh kita berwiridnya, boleh kita berzikirnya, kita makan awal-awal di rumah kita. Tidak. Kuliah dah tak mahu mari. Jumaat dah mari lewat. Bagaimana kita nak hadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala jikalau Jumaat ini merupakan Jumaat yang terakhir bagi kita? Bagaimana kita nak hadap depan Allah Subhanahu Wa Taala jikalau Jumaat ini Jumaat yang terakhir bagi kita? Kerana keberkatan hari Jumaat ini begitu hebat. Oleh itu saya seru pada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, gunakanlah peluang yang masih ada yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Mengaji. Mari datang orang mengajar, mari masjid. Kerana manusia telah hidup dengan jahil, mudah ditipu oleh syaitan. Jangan kita duk berasa alim, seorang-seorang kita duk syok, seorang-seorang kita berasa alim, jangan. Benda ini adalah benda yang menyebabkan tipu daya syaitan sida Jumaat semua. Jangan kita mati dalam keadaan jahil. Ada orang berasa mati dengan aman, tak pandai baca Quran. Dia boleh mati dengan berasa aman, mati dekat dengan dia. Hidup tak pandai baca Quran. Dia boleh rasa turun kubur dengan tak pandai baca Quran. Apa manusia begini? Oleh kerana itu kita kena selawat pada Nabi SAW. Pada hari Jumaat ini banyak keamalan yang lain. Kerana Allah Ta'ala sebut, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat, sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Tidak ada amalan yang Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia kecuali selawat. Tidak ada amalan lain yang Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia. Allah Ta'ala hanya suruh manusia buat amal. Tetapi selawat Allah Ta'ala mulakan dengan dirinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan mengucap salam ke atasnya dengan sesungguhnya. Dan Nabi SAW menyebut bahawa barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah Ta'ala akan membalasnya dengan merahmatinya dengan 10 kali selawat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hapuskan semua kesalahannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lain, Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lain, serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintah yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri segala sebagai hamba-Mu, Engkau indahkanlah akhlak kami, perbaikilah pergaulan di antara kami, Engkau jadikanlah kami umat Islam yang bermentaliti kelas pertama dalam segala tindakan. Engkau hindarilah kami daripada sifat-sifat yang buruk dan keji. Ya Allah, Engkau martabatkanlah siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Mudah-mudahan agama Islam yang Engkau redai ini dapat dijulang ke tahap yang paling tinggi. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fil Yaman wa fi Suria wa fil Iraq wa fi kulli makan wa fi Suria wa fil Iraq وفي رهينيا وفي كل مكان وعند الإسلام. اللهم قوي عزائمهم واجمع كلمتهم بالقرآن والسنة. اللهم عائد المسجد الأقصى المبارك إلى بلاد المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا
اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.